Baik, kembali dalam cerita. Seperti yang saya janjikan kepada anda tadi, di blog ini saya bersama dengan Hasimi Muhammad. Terima kasih. Juga kita nak bercakap, ini mungkin perkara awal yang saya nak katakan kepada anda. Marilah kita sama-sama rakyat Malaysia untuk bantu. Ini cerita berkaitan dengan Zoo Negara. Apabila pandemik COVID-19 bukan sahaja manusia yang terkesan teruk, tetapi dalam perjalanan itu banyak perkara-perkara lain perlu kita fikirkan. Dan lebih daripada 4,000 spesies dan juga haiwan yang berada di Zoo Negara. Pastinya ini memberi suatu keadaan dan juga kemelut yang melanda Zoo Negara. Tetapi difahamkan satu temubual eksklusif yang dilakukan oleh wartawan Hasimi Muhammad pagi tadi menceritakan dengan lebih lanjut sebab banyak inisiatif-inisiatif yang telah pun dilaksanakan, termasuk saya nak tease sikitlah berkaitan dengan perjalanan maya ke Zoo Negara. Tetapi yang itu kita sambung hujung nanti. Tetapi bagaimana pertama sekali yang bila Hasimi sampai ke sana, kita tahu tak ada orang, dah beberapa bulan keadaannya sebegitu, banyak berita yang keluar, makanan dan juga haiwan ini tak cukup makan dan sebagainya. Apa dalam gambaran awal Hasimi dapat katakan? Baik, betul. Kalau kita lihat bahawa pelbagai inisiatif telah pun dilakukan oleh pihak Zoo Negara, tapi kita nak hold dulu inisiatif tersebut. Kalau kita melihat kepada gambaran awal, kerana beberapa bulan lepas, kalau ingat, saya juga berkesempatan untuk hadir ke Zoo Negara untuk membuat liputan sempena dengan Hari Harimau Sedunia. Ketika itu pengunjung dibenarkan untuk hadir kerana dilonggarkan sudah aktiviti sosial dan sebagainya. Tapi kali ini saja kita tiba sekitar 10.30, 10.40 pagi tadi. Gambaran awal di luar itu kita lihat seakan ia dah suram, seperti tiada keceriaan yang seperti yang mana beberapa bulan lalu saya pergi. Tapi sekarang memang tutup? Memang tutup sepenuhnya. Ia tidak digambarkan keadaan tidak terurus dan sebagainya. Namun keadaan di luar itu dilihat sebegitu suramnya kerana gate utama atau pintu pagar utama ditutup, tidak dibuka dan sebagainya. Jadi kita bercakap dengan rakan setugas KAI. Oh, keadaannya begini, berbeza dengan saya datang beberapa bulan lalu. Dan kita masuk juga di pintu ketiga, bukan pintu utama, kerana pintu utama telah pun ditutup. Jadi keadaan itu dilihat lengang dan kita dibawa untuk meninjau kawasan-kawasan haiwan yang ditempatkan itu, kerana kita tahu mereka pun sedar bahawa kita sudah pun mengambil visual-visual haiwan sebelum ini. Namun apa yang kita mahukan lagi? Jadi kita maklumkan bahawa suasana yang kita mahukan adalah keadaan haiwan ini mungkin ketika diberi makan dan sebagainya. Namun pada jam 10.30 pagi itu proses memberi makan sudah pun selesai. Kalau boleh lihat visual ini antara lokasi yang kita sempat pergi, singa antara yang tertua di Zoo Negara. Betul. Jadi perkara ini menimbulkan satu persoalan bagaimana usaha perlu dilakukan oleh pihak berkaitan untuk memastikan bahawa kelangsungan hidup haiwan-haiwan ini boleh diterus dan terbela. Selain juga kita menekankan kepada beberapa aspek, selain pada fokus kepada haiwan, pastinya juga kepada kebajikan pekerja di Zoo Negara itu. Kerana kita melihat bahawa inisiatif yang dilakukan ini pada masa yang sama adalah untuk memastikan bahawa pekerja tidak hilang sumber pendapatan mereka. Jadi perkara-perkara yang telah pun dilakukan seperti mana kita maklumkan bahawa antaranya adalah kempen haiwan angkat telah pun dilaksanakan oleh Zoo Negara untuk mendapatkan sumbangan daripada pihak persendirian maupun juga pihak-pihak korporat untuk memastikan bahawa operasi yang menelan kos ketika ini antara 1.2 juta dan 1.4 juta itu mampu ditanggung oleh pihak Zoo Negara sebulan. Namun mereka telah pun mengurangkan kos itu daripada 1.4 juta kepada 1 juta sebulan sahaja, termasuk juga itu adalah kos untuk membayar gaji pekerja. Jadi kita melihat kepada perkara-perkara ini, usaha telah pun dilakukan, termasuk juga kita lihat bahawa bantuan telah pun disalurkan oleh kerajaan sebanyak 1.3 juta baru-baru ini. Dan kalau kita boleh lihat juga visual ketika ini antara yang menarik perhatian kita lah. Ini Ehsan, ini antara reaksi ataupun aksi Siti dan juga
Bido, itu gajah Nama yang dia. ya Tadi betul. saya tengok dekat Nasir punya Betul. Instagram. Saya tanya siapa Siti, siapa apa satu Bido. lagi? Bido. Ini haiwan ini Tapi sebenarnya hasilnya tak tahu yang mana Siti, yang mana Bido. betul. Haiwan ini sebenarnya apa yang kita nak ceritakan keistimewaannya, walaupun tiada pengunjung, Ya. tapi mereka seolah menyambut kita dengan aksi yang terbuka. Walaupun dah lama tidak melihat pengunjung, tapi apabila kita cuba merakam aksi haiwan-haiwan ini, mereka seakan friendly, mesra. Jadi perkara ini sebenarnya perlu difikirkan juga bahawa bukan sahaja kempen seperti anak angkat haiwan itu saja, mungkin cara-cara lain perlu dilakukan untuk menunjukkan haiwan-haiwan ini kepada masyarakat di luar sana. Saya nak sambung sedikit apa yang Hasimi sebut berkaitan dengan adoption package tu, yang mana kalau dia di laman Sesawang Ticket to You ataupun laman Sesawang Zoo Negara ini, dia ada letak macam-macam nama. Betul. Contohnya Manja Ella, seekor singa. Okey. Ada juga Jati, seekor harimau belang, kalau saya tak salah, dan juga ada juga Apoh. Ini adalah, saya rasa adalah harimau kumbang. Okey, dan juga beberapa nama lain lah, contohnya Miko, nama dia comel, White Tiger dan sebagainya. Hari itu juga saya ada sembang dengan rakan sekerja. Apa kata kita adopt mana-mana haiwan untuk memberi sumbangan serendah RM10. Betul. Tetapi Hasimi, bagaimana dengan sambutannya? Apa yang diceritakan oleh Zoo Negara? Okey, kita tanya betul. Walaupun jawapannya tidak terlalu spesifik, mendedahkan angka-angka ataupun statistik daripada inisiatif ini, namun dimaklumkan oleh Encik Rosli, yang merupakan Timbalan Pengarah Zoo Negara, maklumkan bahawa sambutan terhadap pakej haiwan angkat ini sangat menggalakkan, bukan sahaja dalam komuniti dalam negara, malah ia juga mendapat sambutan di peringkat luar negara, khususnya kepada rakyat Malaysia yang berada di luar negara ataupun pelancong asing yang pernah pun datang ke Zoo Negara, melihat ataupun mengetahui situasi semasa di Zoo Negara ini, juga mengambil kesempatan ini untuk memberi sumbangan. Kerana kita faham, sebenarnya saya katakan serendah RM10 ketika ini boleh disalurkan menerusi Shopee dan juga RM20 menerusi Lazada. Dan ada juga yang menariknya, 20 sen juga disalurkan. Boleh disalurkan. Jadi limit ataupun had untuk sumbangan itu tidak ditetapkan oleh pihak Zoo Negara. Jadi orang ramai terbuka untuk melakukan sumbangan tersebut dalam memastikan kos operasi itu dapat ditampung. Dan menurut Rosli juga, setakat 3 bulan pelaksanaan PKP, awalnya mereka telah berjaya mengumpul RM8 juta, termasuk juga dengan sumbangan kerajaan 1.3 juta itu. Itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan setakat ini. Waktu ini kita tahu sebelum ini ada keluar berita berkaitan dengan pekerja-pekerja di Zoo Negara yang dipotong allowance dan sebagainya. Tetapi sekarang ini untuk mereka sustain ataupun untuk mereka bertahan, Zoo Negara ini ada dimaklumkan tempohnya berapa lama, Hasimi? Betul. Itu disentuh oleh Muhammad Rosli bahawa mereka terpaksa mengambil inisiatif tersebut, iaitu memotong allowance, mengurangkan kerja lebih masa dan sebagainya untuk memastikan bahawa kelangsungan dan bilangan pekerja yang berada di Zoo Negara ini kekal. Tidak ada mana-mana yang hilang pekerjaan. Cuma pihak mereka tidak dapat memberi gambaran kasar bila keadaan ini akan stabil dan sebagainya. Namun apabila sebaik saja Zoo Negara diberi untuk beroperasi kembali, ia mungkin sedikit sebanyak akan memulihkan keadaan semasa. Kerana kita percaya bahawa sebenarnya dimaklumkan juga, sebaik saja operasi dibenarkan selepas PKP, kita tahu pernah viral juga bahawa ramai pengunjung yang datang ke Zoo Negara ketika itu, sehingga kan pihak berkuasa perlu dihantar ke sana untuk mengawal penjarakan fizikal, dan perkara itu diberi jaminan oleh Zoo Negara bahawa mereka boleh melakukan perkara yang sama kerana kawasan Zoo Negara itu luas. Betul. Jadi SOP-nya tidaklah membenarkan terlalu ramai masuk. Mungkin satu masa berperingkat, maklumkan 1,500 orang saja untuk sehari, berperingkat-peringkat. Jadi perkara itu boleh dilaksanakan. Jadi mereka meletakkan harapan yang agak besar kerana mengambil contoh operasi zoo di Melaka misalnya ketika ini, walaupun dilaksanakan PKPB, zoo tersebut masih lagi beroperasi. Cuma di Zoo Negara
sebaliknya berlaku. Dan juga tadi di awal tadi saya ada menyentuh ini mungkin perkara yang mungkin akan dilakukan selepas ini. Kalau sebelum ini kita ada nak melawat zoo waktu siang dan juga kita ada safari night dan kita boleh melihat pada waktu malam, dan mungkin ini juga antara persoalan yang dibawakan oleh Hasimi kepada zoo negara untuk melihat secara maya mungkin yang akan dilaksanakan oleh zoo negara mungkin ataupun perancangannya bagaimana. Betul. Itu saya terbaca sebenarnya artikel di luar negara yang maklumkan bahawa banyak zoo negara di peringkat dunia antarabangsa tutup. Jadi mereka mencadangkan live streaming untuk memastikan bahawa kelangsungan zoo negara ini. Jadi kita bertanyakan kepada mereka adakah inisiatif ini akan dilaksanakan, kerana kita melihat kepada pastinya ia akan mendapat sambutan ketika mana ada pengunjung-pengunjung atau orang ramai yang berada di rumah ketika ini, anak-anak bosan dan sebagainya. Perkara itu mungkin boleh menarik perhatian orang ramai di luar sana. Jadi mereka maklumkan bahawa cadangan ini sedang dalam proses penelitian dan mendapatkan cadangan kertas kerja daripada syarikat-syarikat yang terbabit untuk berkolaborasi, kerana diakui bahawa kemungkinan kekangan yang perlu dilalui oleh pihak zoo negara adalah kerana kepakaran daripada kaki tangan itu sendiri, kerana tidak biasa menguruskan live streaming ini. Namun pihaknya memberikan jaminan bahawa kemudahan seperti CCTV yang ada di zoo negara itu boleh dilakukan live streaming ini terus apabila ada pihak yang berkemampuan yang boleh diberikan kepercayaan untuk menguruskan operasi ataupun live streaming ini, Ehsan. Dan juga saya pun dah lama tak pergi ke zoo negara dan juga antara haiwan-haiwan yang ada dekat sana, kalau kita nak cakap berkaitan dengan haiwan angkat ni, kela, harimau Malaya, mango, beruang, romeo, rakun, panjang harimau bintang dan juga beberapa haiwan lain. Kalau dapat kita saksikan nanti kalau dekat laman sesawang ataupun laman web zoo negara, pastinya banyak haiwan-haiwan yang comel untuk kita dapat saksikan dan juga kita buat sebagai haiwan angkat, dan juga kita boleh menderma di situ dan nak memastikan kelangsungan haiwan-haiwan di zoo negara ini dapat diteruskan dan juga kita sustain keadaan itu supaya kita tak naklah khazanah dan juga apa yang ada di Kuala Lumpur ini seperti di zoo negara ini hilang begitu saja. Kita yang sama-sama jaga. Okey, soalan akhir saya mungkin pendek sajalah Hasimi. Ini soalan cepumas untuk Hasimi ni. Kalau dalam banyak-banyak haiwan yang ada dekat zoo tu, macam soalan teka-teki kan, haiwan apa yang mungkin jadi pilihan Hasimi untuk jadi haiwan angkat Hasimi? Okey. Tak boleh sebab banyak sangat. Banyak sangat. Satulah yang menarik perhatian Hasimi. Haiwan apa? Okey, saya tarik pada tiga doremi. Penyu. Itu antara yang menarik perhatian saya. Teratas tiga doremi dan juga pastinya Kayla. Penyu tu ada 3 ekor. Betul, digelar doremi. Itu antara yang tertua juga di negara itu. Dan yang kedua mungkin Kayla itu sendiri, harimau Malaya. Dan mungkin saya akan fikirkan selepas ini. Itu haiwan-haiwan pilihan Hasimi. Anda bagaimana? Terus lungsuri laman sesawang Zoo Negara untuk adoption package ini dan juga kita sama-sama bantu Zoo Negara. Saya Sanaya, terima kasih Hasimi. Sekian untuk cerita. Assalamualaikum. Jumpa lagi.